Yang lain-lain tu kadang-kadang saya baca yang pendek-pendek ya. Kerana sunnahnya hari Jumaat ni kita baca sajadah dengan Al-Insan kan. Jadi kalau lah setengah orang nak dia baca juga tu, tapi mungkin bacaannya pendek sikit. Tapi saya minta maaf lah jika menjadi gangguan dan juga bebanan kepada tuan-tuan kan. Moga apa yang kita buat tu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi ingin saya peringatkan kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak bertanya, tapi saya dok perhati tengok ramai yang meninggalkan sunnah ini, iaitu takbir selepas daripada memberi salam. Takbir selepas daripada memberi salam, kan? Dia adalah datang daripada hadis yang sahih. Hadis Imam Bukhari. Hadis daripada Imam Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kunna na'lamu insiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu bidzalik wa kana yarfa'u sautahu bihi. Jadi tegas benar tu. Hadis riwayat Bukhari dan sahih. Kami mengetahui habisnya semayang Nabi itu adalah dengan takbir. Kunna na'rifu bidzalik, dan kami tahu lagu tu. Kana yarfa'u sautahu bihi, kerana ada Nabi SAW mengangkat suaranya dengannya. Maknanya lepas pada Nabi bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi kata Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi saya duk perhati tengok lah kan, tak berapa nampak ada orang buat macam tu kan. Jadi saya nak menjelaskan lah, kok nanti timbul kemuskilan kan. Jadi saya di antara orang yang istiqamah lah untuk buat benda tu daripada saya mengaji dulu lagi. Di tempat saya mengaji dulu memang benda ni masyhur lah. Wallahu a'lam. Hari ni kita di muka surat 49, ayat-ayat yang terakhir, awakhirus surah Al-Baqarah, dan insyaAllah hari ni kita habislah surah Baqarah ni. Ayat yang ke 285 dan 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
Sin tu sebelum ra itu huruf berbaris bawah. Jadi kita baca begini masib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ulang balik pasal ada orang kecoh. Yang panjang tu dia tak panjang. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Tak, saya duk abang ni. Hak yang kes duk kecoh tu pasal apa? Pasal tu nak bagi dan sampai ke stesen. Jadi dia curi tang hak panjang dia tak panjang dah, hak tang dengung dia tak dengung dah. Tapi bila kita pendekkan bacaan tu, dia tak curi lah. Kan? Kita kenal orang hak duk rajin curi tu. Kan? Dah saman beberapa kali dah. كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dua ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya di Arash.
antara aras ketika Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda ni, di mana banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ayat ni. Kemarin kan semalam yang kita bicarakan bahawa sebelum kita tidur, eloknya kita baca Al-Mulk. Malam tanya malam Al-Mulk kan, okey semalam surah Al-Mulk. Jadi ada juga di sana hadis-hadis yang meriwayatkan bahawa sesiapa yang sebelum dia tidur dengan membaca Al-Kursi, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dia baca amanar rasul ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin, maka ia akan dipelihara. Jadi benda-benda yang mudah kita buatlah. Mana kita baca surah ayat Al-Kursi dan juga amanar rasul. Jadi hadis sabit dan sahih, no? Hadis daripada Tirmizi pada Nu'man bin Bashir, no? Siapa yang baca dua ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat ini, maka selamatlah rumahnya tiga malam, fi darin salas layalin, 3 malam, fala yuqribaha syaitan, mana tidak menghampiri rumahnya oleh syaitan. Tapi hadis ni gharib, ada ni hadis ni tak ramai yang meriwayatkannya, no? Tapi maknanya kita ambil peluang lah, no? Dan juga di sana ada juga hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW tidak Nabi SAW sahaja yang dikurniakan benda ni. Kepada nabi-nabi yang lain tidak dikurniakan tentang ayat-ayat ni. Dan sebenarnya tuan-tuan, tentang kelebihan ayat ni, kadang-kadang orang duk ambil kelebihan tentang beramal dengannya saja, tetapi dia tidak memahami isi kandungan ayat itu. Sepatutnya kita lebih kena memahami isi kandungan ayat tu. Macam ayat kursi yang kita lepas itulah, sebenarnya ia mengandungi banyak pengajaran-pengajaran yang boleh menguatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Begitu juga dengan ayat dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ataupun penamat kepada surah Al-Baqarah ini. Banyak sangat isi pengajaran yang ada di dalamnya. Mari kita tengok. Rasul, yakni Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Itu satu benda yang besar. Maknanya Rasul SAW yang membawa, yang menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala, dia sendiri beriman dengan Al-Quran. Begitu juga kita, orang mukmin, beriman dengan Al-Quran. Maknanya kata yakin segala isi kandungan Al-Quran ni. Apa maksud yakin dengan isi kandungan Al-Quran? Kita beramal dengannya. Begitu juga dengan kalau kita mengaji, kita dapat satu ilmu, maknanya bukti kata kita beriman atau tidak beriman dengan ilmu itu ialah yang kita aplikasikan, yang kita nyatakan, yang kita amalkan, yang kita buat. Maknanya kalau kita mengaji, kita reti, tapi kalau kita tak buat, maknanya kita tidak beriman. Apa maksud dia? Tidak yakin dengan benda tu. Dengan kalau orang tu dia kata dia boleh bawa motor, kalau cara orang suruh dia bawa motor, dia tak bawa, maknanya tak ada confident. Dia tak ada confident, dia tak berani bawa. Sebab tu orang nak bagi lesen kepada orang, lesen motor, dia kena test tak? Kena test dulu baru boleh bagi lesen. Kalau tak test, dia tak bagi lesen. Kalau duk tu hoyong hayang tu ada orang bagi lesen, orang tak bagi juga, no? Sebab tu dia ada cara-cara dia. Begitu juga dengan ilmu dan juga Al-Quran ini. Kalau seseorang itu kalau sekadar dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak beramal dengannya, maknanya tidak ada keimanan padanya. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya, sahabat tanya dia bagaimanakah akhlak Nabi SAW, maka Aisyah kata,
Inna khuluqahul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi ialah Al-Quran. Maknanya Nabi SAW itu dalam riwayat lain seolah-olah disebut Nabi SAW itu ialah Quran yang berjalan, Quran yang bergerak. Maknanya apa? Segala perlakuannya adalah isi kandungan Al-Quran. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut di sini, Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Muhammad SAW itu dia beriman, yakin dengan apa yang diturunkan kepadanya, lalu disampaikan kepada umatnya. Begitu juga orang-orang mukmin. Demikian pula orang yang beriman. Semua mereka beriman kepada Allah. Semua rasul-rasul, semua orang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Macam kita ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kita semua perbuatan kita akan dicatat. Ada malaikat duk catat. Maknanya kita kena yakin bahawa ada di kiri kanan kita malaikat yang sedang mencatat. Mana bukti kita yakin ada? Maknanya kita cermat dalam segala amal perbuatan kita. Kalau cara orang tu dia buat ikut dan dia, ya, maknanya dia tu seolah-olah tidak yakin bahawa malaikat akan mencatat amalan dia. Kitab-kitabnya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya, suhuf yang lain kita beriman bahawa ianya adalah turun daripada Allah. Dan rasul-rasulnya mereka berkata kami tidak membeza-bezakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Kita tak boleh kata Nabi Musa bagus daripada Nabi Isa bagus daripada Nabi lain, tak boleh. Baru ni kita dah lepas dah. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul yang kami lebihkan, yang kami beri kelebihan ke atas yang lain. Maknanya rasul-rasul tadi ni ada kelebihan masing-masing. Itu di pihak Allah Ta'ala. Dia bagi kelebihan. Macam juga kita semua ni ada kelebihan masing-masing. Sebab itu kita tidak boleh menghina, tidak boleh merendah-rendahkan orang lain. Kenapa? Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Tak boleh kita kata dia ni bagus daripada kau ni, tak boleh. Kita jangan bezakan sesama manusia. Kenapa? Kerana hakikat kemuliaan manusia itu adalah dalamannya. La farqa bainal a'rabi wal a'jami illa bittaqwa. No, tidak ada perbezaan di antara orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Kita tengok tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang baru kita lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan puak-puak yang duduk di pinggir masjid tu. Puak-puak sufah tu. Sedangkan mereka adalah orang fuqara, orang miskin, bukan orang kaya, tak ada apa pun, kan? Tak ada apa pun yang mereka miliki, tetapi mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kan apa yang memuliakan mereka? Dalaman mereka, takwa. Kita pun tak tahu siapa dia ni. Sebab Rasulullah kata apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalaman. Takwa itu dalaman, takwa itu dalaman. Kita tak boleh tengok, kan? Tak boleh nampak, no? Begitu juga rasul-rasul kita tak boleh bezakan di antara mereka, no? Kita kata depa Nabi ni istimewa kepada Nabi, tak ada, no? Tak apa mas. Dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Apa maksud dia? Mana segala perintah Allah, segala larangan Allah kami ikut, kami taat, kami patuh tanpa ada sebarang bantahan, tanpa ada sebarang komplain. Tak komplain, no comment. Apa Allah Ta'ala perintah, kita buat, kita taat. No? Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ini maksud apa? Maksud kata dalam keadaan kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh elak daripada kekurangan, kesilapan. Contoh terbaik Nabi SAW. Sebab itulah apabila Nabi SAW selesai solat itu amalan ketaatan. Tetapi selesai solat, Nabi buat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sedangkan Nabi buat ketaatan. Apakah kita yang duk kerja buat maksiat, duk kerja buat salah, buat dosa kepada Allah, tak berasa bersalah kepada Allah Ta'ala, tak berasa nak memohon keampunan daripada Allah? Maknanya sangat-sangat lebih berhaklah kita ni memohon keampunan daripada Allah.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami. Ini doa. Kita amal ni semua pakai ingat mereka ni doa ni cuma nak buat kendak ya. Kan? Sama nak buat kendak ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami macam Bani Israel dan sebagainya. Umat dahulu syariat dia berat, tuan-tuan dan puan muslimin sekalian. Diriwayatkan bahawa orang-orang zaman dulu ni kalau cara kena najis di pakaian dia kena gunting buang. Kita dah basuh ya, pakai balik. Ni kan syariat dulu tak. Kalau cara kena najis, kena gunting buang, tampung. Tak boleh pakai dah tu. Nak semayang, kena semayang di tempat tu saja, tempat lain tak boleh. Kita rata-rata boleh semayang. Ni kan? Tak gaduh. Kan? Kalau kita nak pergi Johor, masuk waktu Johor, kalau umat dulu kena balik mari semayang ni mustaghfirin, lepas tu pergi pula. Lu ikut syariat dulu. Tak boleh semayang kecuali situ ya. Kan? Kita tak, kita nak pergi Johor, semayang lah tak mana pun. Semayang ngedak ya. Tu ya kan? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan menguji seseorang itu kecuali mengikut kemampuannya. Ini rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dan Allah Subhanahu wa taala apabila dia menguji seseorang hamba, itu bukti kata dia kasih. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Taala apabila dia kasih kepada seseorang hamba, maka dia akan menguji seseorang itu. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir daripada Abi Ishaq, inna Mu'adhan radhiyallahu anhu kana idza faraga min hadhihi surah wansurna 'ala al-qaumil kafirin qala amin. Diriwayatkan bahwasanya Mu'adh, yakni Mu'adh bin Jabal, apabila dia selesai baca ayat ni wansurna 'ala al-qaumil kafirin, maka dia kata amin. Kenapa? Ianya adalah doa. Macam mana kita kata ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita kata apa? Amin. Macam itulah juga Muaz ni apabila dia baca ayat ni, maka dia pun kata amin. Kita pun macam tu juga. Apabila kita baca Al-Quran sampai kepada bab-bab doa tu, kita kata amin. Begitu juga apabila sampai kepada bab-bab cerita bab neraka, kita kata apa? Na'udzubillahi min zalim. Bila kita baca sampai kepada bab-bab yang menceritakan bab-bab syurga, kita kata ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan mereka itu. Kita minta kepada Allah. Allahu akbar. Ada satu riwayat menyebutkan innal muznib muhtajun ila salasati asya' an ya'fa Allahu anhu fima bainahu wa bainahu wa an yasurahu an ibadatin fala yufdihi bihi bainahum wa an yu'simahu fala yuqi'uhu fi nadhirihi. Ada tiga benda yang sangat diperlukan oleh orang yang buat salah. Macam kita ni lah. Kan? Orang yang buat salah, orang yang buat dosa, dia memerlukan tiga benda. Yang pertamanya ialah dia sangat-sangat berhajat kepada keampunan daripada Allah. Maka oleh kerana itu, mohonlah keampunan daripada Allah. Satu. Yang kedua, dia sangat-sangat berhajat supaya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keaiban dia tu. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW melarang seseorang itu daripada menceritakan maksiat yang dia buat, kejahatan yang dia buat. Jangan cerita. Sebab itu ada satu hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih, menyatakan bahawa ada seorang laki-laki mari jumpa Nabi SAW. Mari kata apa? Ya Rasulullah, inni zanaitu. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Apa Rasulullah kata? Hang gila ke? Rasulullah apa hang dia? Kata hang gila ke? Piduk cerita keburukan hang.
Nah, sepatutnya buat apa? Mohonlah keampunan daripada Allah di atas keterlanjuran kamu. Tapi kita ingat, kita sembunyi tahu mana pun, Allah tahu apa maksud sembunyi ini, supaya tidak ada tekanan kepada kita. Kalau kita duduk cerita ke orang tentang maksiat kita, kejahatan kita, orang akan tekan kita. Lalah kali mungkin kita jadi manusia yang berputus asa daripada rahmat Allah karena tekanan-tekanan daripada orang lain. Kita sembunyi. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Adapun dengan Allah Ta'ala kita kena izhar, kena zahirkan. Kita kena nyatakan. Tapi nak nyatakan kepada Allah ni, janganlah sampai manusia tahu. Tapi manusia yang kalau sampai kepada peringkat dia mengetahui bahawa dia akan menghadapi siksaan yang berat, dia tak malu dah ke orang. Dia tak malu dah ke orang. Dia sanggup menzahirkan benda tu untuk memohon keampunan daripada Allah. Dan yang ketiganya, seseorang itu sangat-sangat berhajat supaya Allah Subhanahu wa taala memeliharanya daripada menambahkan lagi kejahatan dan kemaksiatan yang lain. Kenapa? Kerana lazimnya manusia apabila sudah biasa dengan sesuatu, maka ia akan jadi kebiasaan baginya. Dia dah biasa dengan sesuatu maksiat, maka dia akan jadi kebiasaan bagi dia. Kalau dah biasa dengan sesuatu kebajikan, dia akan biasakan. Kan? Jadi sebab itulah maknanya saya selalu bagi galakkan kepada tuan-tuan dan puan, kita panggil apa? Sedekah subuh. Alhamdulillah. Nah, kita buat tiap-tiap pagi, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tulis bagi kita istiqamah. Istiqamah itu benda yang sangat-sangat penting. Sehingga kelebihan istiqamah ni apa dah? Apabila kita dah istiqamah dalam satu amalan, kalau satu ketika kita keuzuran, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menulis bahawa kita melakukannya walaupun kita tak lakukannya. Contohnya kalau kita istiqamah berjamaah, kan? Satu hari kita keuzuran. Maknanya walaupun kita tak mari jemaah, maka Allah Taala tulis seolah-olah kita mari jemaah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ni kita ada jumpa ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, kan? Atas tu ayat 284 tadi ni. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihlah. Hampa sembunyi ke, hampa nyatakan apa yang ada di dalam isi hati hampa, Allah Taala akan ambil kira. Bila sampai ke ayat ni, para sahabat ni jadi kacau kita. Oh, macam ni payah. Siapa dah boleh sembunyi? Kita jadi payah. Duduk semayang pun dah ternyata kalian dah di kalangan kita yang tengah yang dia boleh konsentrasi dalam semayang dia 100% boleh ke? Tak boleh. Kadang-kadang kita ingat juga. Allahu Akbar. Parking mutu tadi switch tinggal. Kita tahu ke tak? Ada kadang-kadang kita timur benda-benda tu. Kadang-kadang nak bagi salam dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekali lagi nak pergi beli lok kedai mana tak? Haji Sobri kan? Nak pergi beli lok kedai mana tak? Kau belah titi tinggi ke? Kau belah berseri ke tak? Dia mari benda-benda tu. Jadi sahabat kita payah lagu ni kan? Jadi bila turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi ni, kan? Maka tidak, Allah Taala tak bebankan seseorang itu melainkan sekadar kemampuan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia buat, yang kebaikan, bagi dia apa yang dia buat daripada kejahatan. Bila turun ayat ni, tuan-tuan dan puan, maka sahabat Nabi SAW telah berdoa, dan doa yang mereka baca ni lah ni. Lalu mereka pun terus berdoa, dan doa pilihan yang mula-mula yang mereka pilih apa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kita siapa nak banding dengan para sahabat? Mereka adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Nabi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Kita sangat jauh dengan Allah, apatah lagi jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang yang ada terhidang di hadapan kita. Jadi kita amalkanlah benda-benda ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang memang Tuhan yang sangat pemurah tentu akan lebih pemurah kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa hari ni hari Jumaat. Di antara benda yang digalakkan kita pada hari Jumaat ialah membaca surah Kahfi dan banyak berselawat ke atas
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.